Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Disember. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengingatkan semua pihak yang bertanding dalam PRU DUN Sarawak ke-12 bahawa tempoh rasmi kempen adalah sehingga 11.59 minit malam tadi. Jelas Setiausaha SPR Dato' Indra Ikmalruddin Ishak, selepas tempoh tamat, semua pihak diminta menghentikan sebarang aktiviti kempen. Tegas beliau dalam kenyataan medianya, tindakan merayu undi tidak boleh dilakukan di luar pusat mengundi dan saluran media sosial. Semua parti atau calon bertanding juga dilarang membuka, membina atau menyelenggara barung pada hari mengundi. Kegagalan mematuhi arahan dan mengakibatkan tindakan undang-undang diambil. Bagi pengundi pula wajib memakai pelitup separuh muka, melalui saringan suhu badan, menggunakan pensanitasi tangan, merekod kehadiran dan mengamalkan penjarakan fizikal. Pengundi bergejala dan tidak melepasi saringan suhu badan tetap dibenarkan mengundi di khemah khas dengan pemantauan pegawai kesihatan. Pihak yang gagal mematuhi undang-undang dan arahan SPR boleh dihalang dari memasuki pusat mengundi dan dikenakan tindakan undang-undang. Sementara itu, Hari Pengundian Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 berlangsung hari ini. Salah satu kerusi panas yang menjadi tumpuan kali ini adalah kerusi DUN N52 Dudong yang menyaksikan pertembungan 8 penjuru. Kita bersama Muhammad Al-Hadi Syamsawi yang kini bersedia di SMK Bukit Lima Sibu untuk tinjauan suasana pengundian pagi ini. Silakan Al-Hadi. Terima kasih rakan penyampai di Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hari Pengundian PRU DUN Sarawak ke-12. Saya sekarang berada di SMK Bukit Lima Sibu yang merupakan salah satu pusat mengundi untuk DUN N52 Dudong. SMK Bukit Lima merupakan pusat mengundi terbesar di DUN Dudong ini dengan seramai 5,318 disenarai akan mengundi di sekolah ini. Keseluruhannya, DUN Dudong mempunyai 28 pusat mengundi dengan 4 daripadanya adalah untuk pengundi awal tempoh hari. 24 buah sekolah akan dijadikan pusat mengundi dengan 75 saluran akan dibuka hari ini. 7 pusat mengundi di DUN Dudong akan ditutup pada pukul 3 petang, 10 pusat mengundi ditutup pada pukul 4 petang dan selebihnya akan ditutup pada pukul 5 petang kelak. Untuk pengetahuan penonton di rumah, DUN Dudong ini merupakan salah satu kerusi panas dalam PRU DUN Sarawak hari ini. Kerusi ini menyaksikan perlawanan 8 penjuru dengan GPS diwakili oleh Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Datuk Seri Tiong Kin Sing yang berdepan 5 calon parti pembangkang. Mereka ialah Paul Ling Fong dari DAP, calon PSB Wong Hee Ping, calon PBDSB Julius Encana, calon PBK Jen Lau Sing Wee dan calon aspirasi Josephine Lau Kiu Peng. Turut bertanding di DUN Dudong 2 calon bebas Enggar Uncat dan Fadil Muhammad Isa atau lebih dikenali sebagai Kadok. Saya rasa setakat ini sahaja perkembangan dari SMK Bukit Lima pagi ini. Kita kembali bersama Abang Muasili di Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Kita ke berita seterusnya. Penubuhan dana berdaulat di Sarawak amat penting sebagai persediaan memastikan masa depan golongan belia terus terjamin. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, dana berdaulat itu sama seperti di Norway apabila simpanan akan dikumpulkan serta dilaburkan secara profesional. Kita laburkan secara profesional international fund manager yang akan dipulangan kepada masyarakat belia masa depan kalaulah minyak dan gas kita sudah habis. So you have to have forward planning. Sebab itu ekonomi kita ke arah 2030. Yang kita rangka bersama adalah untuk belia yang ada hari itu. Beliau berucap di Majlis Perasmian Program Jelajah Belia Mukah. Ujarnya penglibatan golongan belia dari pelbagai aspek mampu menganjakkan Sarawak menjadi bandar yang paling maju pada masa depan. Kesinambungan pembangunan di daerah paling utara Sarawak itu lawas diyakini dapat diteruskan berikutan rancangan pembangunan yang berterusan. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Awang Tengah Ali Hassan berkata rancangan kerajaan itu bersifat menyeluruh untuk rakyat pelbagai kaum.
Tambah Dato' Awang Tengah, keperluan rakyat menjadi keutamaan dan terbukti melalui pakej bantuan yang disalurkan seperti bantuan khas Sarawakku Sayang. Beliau yang juga calon kerusi Dun Bukit Sari meminta pengundi bijak memilih bakal kerajaan yang mengemudi pentadbiran negeri. Dato' Awang Tengah melancarkan program jualan Koperasi Prihatin Rakyat, sebenar program pemerkasaan dan pengukuhan aktiviti pemborongan serta peruncitan Koperasi Negeri Sarawak, Koperasi KRT Daerah Lawas. Program ini amat signifikan untuk membantu rakyat lebih-lebih lagi ketika negara dilanda wabak COVID-19. Sebanyak 64 aduan berkaitan berita palsu diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Sarawak setakat November lalu. Penolong pengarah MCMC Sarawak, Rodney Scott Drummond Stephen, memberitahu kes yang dilaporkan berkaitan maklumat COVID-19, kandungan berunsur politik dan penyebaran berita palsu atau fitnah. Justru MCMC memandang serius isu penyebaran berita palsu dan tindakan boleh diambil bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Rodney ditemui pada program Sarawak di Hati di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Katanya MCMC bergerak aktif memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran berita palsu. Untuk itu, kempen kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong giat dipromosikan bagi mengetengahkan hak bersuara dengan bertanggungjawab dan berdasarkan fakta. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri telah menahan sebuah bot nelayan asing pada jarak lebih kurang 37 batu nautika barat Laut Miri. Bot yang mencurigakan itu dikesan sekitar pukul 6.20 petang pada jarak lebih kurang 6 batu nautika dari kapal maritim KM Pekan. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Othman menerusi kenyataan dikeluarkan oleh APMM berkata, bot tersebut dipercayai nelayan asing Vietnam berdasarkan struktur fizikal dan nombor pendaftaran pada bot. Bot tersebut bertindak cuba melarikan diri apabila dirapati namun berjaya dipintas dan ditahan oleh penguatkuasa. Pemeriksaan mendapati bot terbabit tidak memiliki sebarang dokumen serta kebenaran menangkap ikan di perairan negara. Manakala 23 kru gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Bot dan kesemua kru telah diiring ke Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Miri untuk siasatan lanjut. Bot serta hasil tangkapan ikan hampir 5,000 kilogram yang keseluruhannya dianggar bernilai 1.2 juta ringgit dirampas. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Immigration 1959/63. Jika sabit kesalahan, tekong boleh didenda sehingga 6 juta ringgit, manakala anak kapal boleh didenda sehingga 600,000 ringgit setiap seorang dan bot boleh dilucut hak kepada kerajaan Malaysia. Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela Bahagian Betong, diseru untuk membuat persediaan awal dalam pelbagai aspek bagi menghadapi musim tengkujuh yang dijangka bermula pada bulan Januari hingga Februari tahun depan. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ogah Embas memberitahu antara aspek persiapan yang perlu diutamakan ialah sistem komunikasi bagi melancarkan komunikasi dua hala antara rela dan penduduk terjejas. Jelasnya, ini bagi memudahkan bantuan disalurkan kepada penduduk yang terlibat banjir. Selain itu, rela perlu mempunyai program pendidikan atau pendedahan tentang perkongsian maklumat kepada penduduk terjejas berhubung cara-cara menghadapi banjir agar tidak panik selain mendapatkan bantuan jika keadaan memerlukan. Menurut Dato' Ahmad Douglas lagi, persiapan sedemikian penting berikutan pelbagai cabaran yang timbul semasa banjir seperti jalan yang terputus akibat hakisan tanah. Penduduk yang terjejas itu katanya memerlukan bantuan terutamanya makanan selain mereka perlu dipindahkan ke lokasi lebih selamat. Beliau menyatakan demikian pada penutupan taklimat menghadapi musim tengkujuh kepada rela di Betong. Susulan kes tembak di Simpang 3 Kuching, Sarawak. Hasil bedah siasat mendapati suspek mati akibat kesan tembakan di paha dan perut. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata siasatan bagaimanapun masih diteruskan dari pelbagai sudut termasuk sama ada suspek di bawah pengaruh dadah atau alkohol semasa kejadian. Kita tunggu laporan penuh. Sekarang ini cuma dimaklumkan bahawa sebab kematian saja. Laporan penuh kita akan tunggu daripada pihak
hospital. Mayat suspek telah diserahkan kepada keluarganya pagi semalam. Dalam pada itu, beliau turut mengesahkan keempat-empat anggota polis trafik yang bertugas dalam kejadian itu ditukarkan ke bahagian pentadbiran serta-merta bagi membolehkan siasatan telus dijalankan. Dalam kejadian malam Rabu lepas, seorang suspek tempatan berumur 24 tahun ditembak mati oleh polis kerana mengancam keselamatan anggota polis. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 18 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan COVID-19 meskipun hari ini merupakan hari pengundian bagi PRU Dun Sarawak ke-12. #KamiPilih. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.